tadi para petun rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Ad-Dukhan memberikan satu amaran kepada musyrikin Makkah, ya, khususnya kaum Quraisy ini. Allah memberikan amaran kepada mereka supaya jangan kamu buat keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, kami telah turunkan para nabi dan para rasul untuk memberikan nasihat, pengajaran, tazkirah, peringatan kepada kalian semua. Tengok rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mengazab dan sebelum Allah memberikan musibah kepada sesuatu kaum itu, Allah hantar rasul dan nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Bukannya ya diazab tanpa sebab, tidak. Maknanya dihantar, diberikan utusan ataupun rasul dan para nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan diberikan kepada mereka. Kerana itu, saudara yang rahmati Allah, kalau kita tengok ayat, bagaimana konteks ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Ad-Dukhan, contoh ayat nombor 3 tadi kan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah, malam Al-Qadar. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Dalam ayat ini, para penonton, hikmahnya ataupun konteksnya ialah kepada musyrikin Makkah, golongan Quraisy yang menentang Rasulullah. Jadi ayat ini menceritakan malam Al-Qadar itu dalam nada yang tegas dan keras. Beringat sikit. Kami inilah yang akan menghantar peringatan kepada kamu semua. Bila cerita tentang malam Al-Qadar, tapi nada dia tegas. Cuba kita buat perbandingan surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ayat surah Al-Qadar, Allah berbicara dengan orang yang beriman. Temanya, konteksnya tentang malam Al-Qadar, tetapi dengan nada yang lembut. Nada yang memujuk kita dengan Allah Azza wa Jalla mengatakan malam Al-Qadar itu, sesiapa yang beribadah pada malam tersebut, membangunkan malam dengan ibadat, seperti dia beribadat melampaui 1000 bulan. Tengok metod ataupun cara Allah berbicara dalam dua konteks ayat ini. Jadi, jelaslah dalam ayat ini memperincikan kepada kita, memang Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul dan para nabi untuk memberikan peringatan kepada sekalian umat manusia. Baik, Dai Azrin, menariknya dalam surah Ad-Dukhan ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masa hadapan. Kerana itu Al-Quran bukan kitab sejarah semata-mata, ya, tetapi merupakan kitab panduan hidayah untuk kita ikut. Al-Quran menceritakan perkara yang telah berlaku. Ni macam cerita yang kita cerita Ad-Dukhan ini telah pun berlaku pada tahun ke-7 kenabian, 1400 tahun dulu. Benda yang telah berlaku, Al-Quran dah cerita dah. Dan pada masa yang sama, Al-Quran menceritakan perkara yang sedang berlaku di dunia pada hari ini. Dan Al-Quran juga menceritakan perkara yang akan berlaku. Dan Al-Quran, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran maha benar. Ia pasti berlaku. Buktinya, para penonton, dalam ayat ini, seperti yang kita sebut tadi, pada di awalnya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Ad-Dukhan, asap tebal itu kepada musyrikin Makkah, sehingga mereka tak nampak apa-apa di langit itu melainkan asap sahaja. Kemudian mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon supaya Nabi angkat tangan berdoa, tolonglah angkat azab ini, mintalah kepada Tuhan kamu, kami akan ikut kamu Muhammad, kamu akan ikut Tuhan, kami akan ikut Tuhan kamu wahai Muhammad. Jadi Nabi pun berdoa, ya, alhamdulillah diangkat azab tersebut, diangkat musibah tersebut dengan harapan Nabi. Selepas itu mereka ini datang kepada Rasulullah untuk beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah. Rupa-rupanya orang musyrikin Mekah, mereka kelentong dengan izin. Maknanya mereka menipu lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila mereka menipu Rasulullah, ya, mereka buat tipu daya tersebut, rupa-rupanya
Ni yang mereka minta kepada Nabi tadi. Mereka kata mereka insaf. Rupa-rupanya mereka tak insaf pun. Mereka kembali ke perangai mereka semula. Musyrikin Mekah ini kembali kepada perangai mereka. Mereka memusuhi Nabi SAW. Mereka tidak beriman kepada Allah. Tuan-tuan perempuan, ayat nombor ayat nombor 16. Ayat nombor 16 boleh catat. Ayat nombor 16 di dalam surah Ad-Dukhan, apa kata Allah? Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah ketika kami ketika menghentam pada hari dengan satu hentaman yang besar. Sesungguhnya kami yang memberikan balasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah orang musyrikin Mekah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga-jaga. Allah Taala kata jaga-jaga, satu hari nanti kami akan memberikan hentaman yang sangat kuat kepada mereka pada hari besar nanti. Kamilah yang memberikan balasan tersebut. Tuan-tuan, apa yang diturunkan oleh Allah ayat nombor 16 ini rupa-rupanya maha benar Allah berlaku 7 ataupun 8 tahun selepas itu. Iaitulah berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Maknanya pada peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku 7 ataupun 8 tahun selepas Ad-Dukhan ini, betul kata Allah, maha benar kata Allah, pada waktu itu ya sekitar 70 pemimpin kanan Quraisy, ya musyrikin Mekah, ditewaskan ataupun mati di dalam peperangan Badar Al-Kubra itu. Tengok konteks ayat ni para penonton rahmati Allah. Allah Ta'ala sebut perkataan ini maha benar. Ia berlaku 7 ataupun 8 tahun selepas itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz.